kita berhadapan seharian dan sepanjang masa dengan pelajar. Okay, so jadi ada keperluan di situ untuk saya mengikuti kursus-kursus yang sebeginilah. Okay, so apa kata, jadi saya diminta untuk menggantikan beliau pada tahun 2005. So ini ada gambar kat sini ni. Dan kemudian bila sampai sana baru tahu. Baru tahu yang dia macam ada, ni adalah satu program yang kita nak akan wujudkan akrab dan sebagainya. Masa tu dikenali sebagai rakan akram. At first dulu masa saya ditauliahkan 2006, dia dipanggil sebagai akram. Kemudian baru ditukarkan namanya kepada akrab. So nampak lebih kata bersesuaian lah dia punya fungsi tu dengan nama tu. Khusus so diikuti dengan pada Jun 2006, kita mengikuti kursus peningkatan asas kaunseling 2 dan 3 di Johor Bahru. Dan bila dah komplit kursus-kursus ni, 3 siri ni tadi, barulah ditauliahkan iaitu pada tahun Disember 2006. Saya rasa our batch ni mungkin antara pioneer batch lah, pioneer batch akram ataupun akrab di KSM. Cuma saya tak pasti yang first, second or third saya tak pasti, tapi saya percaya antara yang terawal lah, terawal. Jadi bila cuma dari segi applicationnya, saya mungkin banyak gunakan apa yang dah diterima dan dipelajari itu, banyak apply di institut lah. Dan sepanjang tahun tu sehinggalah maksudnya selepas saya ditauliahkan sehinggalah tahun 2021 ni, pelbagai program akrab jugalah telah diikuti, pasca akrab, seminar, convention, pemantapan, because the akrab members ni dia kena selalu mantap dan skills dia, dan kena banyak belajar benda-benda baru. Tapi on off lah, saya tak dapat nak sepanjang masa juga, every time ada program tu saya join, saya tak boleh juga. So mana-mana yang berkesempatan saya akan join lah untuk program akrab ni. Okay, now we go to the topics. Kesihatan mental dan juga kesihatan emosi. So macam saya cakap tadi, normally orang akan bercerita ataupun bercakap banyak berkenaan dengan kesihatan mental. Okay, so this green ribbon sebenarnya saya pakai untuk support mental awareness sebenarnya. Green ribbon ni is a mental health matters lah, so dia untuk support kesihatan mental ni. Kita cuba kupas sedikit apa yang dikatakan sebagai kesihatan mental dan juga sebagai kesihatan emosi, supaya nak tengok perbezaan dia lah. Dia tak banyak perbezaan dia sebab dia sebenarnya saling berkait. Kesihatan mental ni selalunya dia merujuk kepada keupayaan intelektual seseorang tersebut. Manakala kesihatan emosi ni dia lebih kepada keupayaan individu untuk mengawal emosi dia atau mengawal perasaan dia, mengawal rasa dia. Jadi kalau kesihatan mental, seseorang individu tu dikatakan mencapai tingkat kesihatan mental yang tinggi, mental yang sihat, bila dia berupaya untuk belajar dan berfikiran secara rasional. Bila dia rasional, maksudnya dia in a good condition, dia punya mental health in a good condition. Dia boleh berfikiran secara waras untuk bertindak dalam untuk buat apa sajalah. Manakala yang kesihatan emosi ni, individu yang mempunyai tingkat kesihatan emosi yang baik, berkeupayaan menghalang dan menghadapi pelbagai tekanan hidup dengan tenang dan bersahaja. So dia mungkin dia lebih kepada perasaan kita lah, emosi ni, apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa, tapi sebenarnya apa yang kita rasa tu sebenarnya dia react ataupun reflect juga daripada mental kita. So secara umumnya emosi ni dia adalah satu ciri jiwa manusia, yang mempamerkan perasaan-perasaan yang kuat, ataupun reaksi-reaksi yang kuat yang berpunca daripada psikologi ataupun berpunca daripada mental seseorang tu. So emosi ni dia berlaku dalam bergantung kepada situasi lah.
So perasaan ni mungkin ditujukan kepada seseorang ataupun sesuatu. Reaksi ni pula mungkin reaksi kita terhadap seseorang, terhadap sesuatu. So perasaan-perasaan yang kuat ataupun reaksi-reaksi kuat macam gembira, sedih, marah, kita terkejut, right? Kita keliru ataupun kita takut. So itu adalah kita kata expression kita terhadap sesuatu. Apa yang kita rasa, apa kita punya reaction terhadap sesuatu perkara tersebut. Okay? Dia kesihatan emosi ni sebenarnya sangat penting lah. Kita penting sebab dia boleh mempengaruhi kesejahteraan fizikal dan juga mental kita. Right? Ramai orang beranggapan macam apa kena-mengena mental dan fizikal kan, mental dengan fizikal macam tak ada connection pun, but it is yes. Bila kita menghadapi masalah fizikal, kesihatan fizikal, so dia akan mengganggu emosi kita. Bila kita ataupun mental kita, bila kita menghadapi situasi di mana mental kita terganggu, kesihatan mental kita terganggu, automatically body kita juga akan restless. Okay? Jadi kesihatan mental ni sudah saya cakap dia penting. Okay? Dia akan mempengaruhi kehidupan kita in whatever apa yang kita buat. Okay? Sama ada kita bekerja ataupun semasa kita nak menguruskan keperluan kita sebagai manusia lah, kelangsungan kehidupan kita. So kenapa emosi ni penting? Emosi ni penting sebenarnya dalam kehidupan kita. Pertama, untuk kelangsungan hidup kita. So emosi ni sebenarnya dia akan memberi isyarat apabila keperluan sebagai manusia tu tidak dipenuhi. Contoh, kita rasa takut. Bila kita rasa takut, kita rasa risau tentang keselamatan kita. So it means that ada keperluan untuk kita untuk keselamatan, untuk jaga keselamatan tersebut dipenuhi. Kalau kita rasa sunyi, mungkin kita perlu that's a signal, memberikan signal kepada kita untuk kita perlu berkomunikasi dengan orang lain ataupun dengan berbuat sesuatu yang kita suka. Means that itu adalah rasa yang perlu kita penuhi to overcome. Macam tadi takut, so takut kita kena tingkatkan keselamatan. So this is an alert, satu alert lah juga. Okay, emosi juga penting semasa kita nak membuat keputusan. Kita pernah dengar kan, biasa kita dengar, jangan buat keputusan bila kita tengah marah. Okay, dia akan jadi, keputusan tersebut menjadi dia tak rasional lah, ataupun dia menjadi tidak tepat. Okay, so emosi ni, dia menjadi punca kepada salah satu maklumat berharga. Sebab apa yang kita rasa, apa yang kita keputusan yang kita nak buat tu, dia bergantung kepada kehendak kita macam mana. Dalam satu kajian dia menyebut bahawa sistem hubungan emosi di dalam otak yang terjejas ataupun rosak, bila sistem hubungan emosi dalam otak manusia ni rosak ataupun terjejas, manusia tidak berupaya untuk membuat keputusan walaupun keputusan yang mudah. Sebab apa? Sebab they doesn't know how they feel about keputusan tersebut ataupun about their choice. Maksudnya dia tak tahu bagaimana rasanya, dia tak tahu rasa tentang apa yang dia pilih tu. Pilihan dia tu tepat ke tidak ke, dia tak tahu. So emosi tersebut dia menjadi satu elemen yang penting dalam kita membuat keputusan. Okey, emosi juga penting untuk kita meramal tingkah laku. Okey, meramal tingkah laku ni sama ada tingkah laku kita sendiri, okey, ataupun orang lain. Orang lain melalui apa, face expression kita, dan juga apa yang kita sebut, apa yang kita cakap, apa nada suara kita. Okay, face expression ni kalau kita gembira kita akan senyum, okay. Kalau kita marah macam mana rupa kita, kalau kita sedih of course lah kita akan nangis dan sebagainya. So kalau kita confused pun kita akan tunjukkan expression tu, betul? Kita akan tunjukkan expression tersebut. Confused selalunya kita kekerut muka, dahi kita tu kekerut. So dia akan memberikan gambaran situasi kita pada masa itu. Kalau macam during the talk, during the class, nampak student dia macam menung, terkelip, there's something wrong. Dia mesti dia
jiwa dia saja yang dah tak ada kat situ, body dia saja, okay, dia dah pergi ke Merawang ke tempat lain lah pemikiran dia. So ada sesuatu yang tak kena ni. So daripada face expression, daripada apa yang kita sebut, okay, apa yang kita sebut pun, nada suara kita, dan juga words yang keluar daripada mulut kita, kita marah orang, kita please orang, kita greet orang, so semua tu menggambarkan tingkah laku kita, behavior kita lah, right? Seterusnya menentukan batasan. Menentukan batasan ni kita contohnya bila kita tak suka tentang perlakuan seseorang ataupun kita tak suka pada satu-satu situasi lah. So kita emosi kita akan bagi tahu, right? Bagi tahu. Jadi automatically dia akan put satu border. Okay, dia akan put satu border untuk kita taking care our feeling. Okay, dia akan samalah, dia macam beri alert juga. Oh, I don't like this. So mungkin kita cuba mengelak. Saya suka yang ini. So kita akan terus pergi dan terus dapatkan, terus get into kepada perkara tersebut. So dia ada menetapkan satu border, boundary untuk kita menjaga kesejahteraan dan kesihatan mental kita. So dia akan bagi alert is it good or not? Is it happy ataupun tidak? Kita suka ataupun tidak? Kalau kita tak suka, maksudnya kita kena get away supaya supaya mental kita ataupun perasaan kita tu tadi tidak menjadi huru-hara, jadi tak seronok, right? Okey, kepentingan emosi yang seterusnya adalah komunikasi. Okey, komunikasi ni penting. Right? Saban masa kita akan berkomunikasi dengan sesiapa saja, apa-apa saja. Sekarang ni bentuk komunikasi lagi lah. So kita pun tahu dalam communication ni kita ada non-verbal communication and verbal communication. Non-verbal ni, verbal communication ni adalah apa yang kita cakap. Okay? Macam sekarang ni ada verbal communication. Tapi dalam pada masa yang sama, bila berkomunikasi, kita ada juga non-verbal communication. Contoh bila saya gerakkan tangan, my face expression, macam tadi voice tone saya, itu semua adalah non-verbal. So non-verbal ni kalau ikut dalam komunikasi dia 90% daripada komunikasi tu adalah daripada vocal dan juga visual, non-verbal lah, dan visual ni lebih lagi. Visual ni daripada 63% tu 55% visual. Visual ni tadi merujuk kepada gerak tubuh badan kita, body language, our face expression. Okay, dia akan menggambarkan sama ada boleh kita akan membantu ke, kita akan menunjukkan empathy ke, manakala yang vocal ni tadi 38%. 38% daripada non-verbal communication. That's juga communication. Okay, yang mana dia akan menggambarkan perasaan kita. Okay, kita tengah marah, pitch nada kita akan jadi tinggi. Kan? Mungkin adalah kot orang yang bila dia marah tapi suara dia sangat mendatar. Kan? Ada, tapi orang tak perasan dia sebenarnya tengah marah. Orang tak perasan lah sebenarnya dia tengah ingin menyatakan sesuatu. So voice ni tadi, voice tone ni tadi, kalau macam kita rasa sesuatu benda tu penting, kita kena tekankan suara tersebut, tinggikan suara tersebut, tapi bukan marah. Marah tu memang kadang kita akan menengking-nengking dan sebagainya. Bila sesuatu benda yang kita nak sampaikan tu penting, kenalah ada tone suara dia. Ni kalau cikgu-cikgu dan juga pengajar-pengajar, saya rasa dia orang dah biasa nak mainkan dengan tone suara ni. Sebab kalau suara kita mendatar je dalam kelas, memang kat belakang tu akan ada lah yang tertidur, yang akan melayan perasaan. Jadi tu sebab kena ada tone suara tu. So tone suara tu juga terhasil daripada emosi kita. Emosi juga menggambarkan happiness. Okay? Kita punya kegembiraan. Bila kita rasa kita puas, kita dah ada segala-galanya. Okay? So kita akan rasa happy.
Tapi ada juga setengah keadaan dia akan bagi alert. Contohnya lah macam kita kita ada rumah besar dah. Kita dah ada kejaya yang baik, kita ada kereta yang besar, harta yang banyak. Tapi kita masih rasa kosong. Okay, that kekosongan tu sebenarnya juga adalah alert. Okay, menunjukkan rasa kosong tu tadi sebenarnya adalah emosi. Rasa, saya sebut rasa tadi kan. So itu juga adalah satu emosi, adalah satu perasaan. Means that ada keperluan tersebut perlu dipenuhi lagi. So tak tahulah kekosongan dia sebab apa kan. Okay, kalau dia dah ada semuanya tapi berjiwa dia masih kosong, bermakna masih ada ruang-ruang yang perlu diisi untuk dia achieve kepada kegembiraan ni tadi. Right? Emosi juga membawa kepada penyatuan. Ini lebih kepada komuniti lah. Kita ada regardless, kita ada berbagai agama, bangsa, okay? Tak kisahlah, dia boleh menyatukan menyatukan satu komuniti, satu masyarakat. But bear in mind, emosi juga boleh mencetuskan orang kata pertelingkahan. Dia boleh membawa keperpecahan, but we take it the positive side, bahawa emosi ini juga boleh membawa kepada penyatuan, unity. Untuk Malaysia ni yang berbilang bangsa, kaum dan agama, dia is very important, sebab kita kena kawal emosi kita. Kita jangan ada rasa akulah yang terbaik, akulah yang the best. Okay, kau orang macam ni, kau orang macam tu. No. So it's supposed to be kita pupuk satu keadaan dengan keadaan yang lebih harmoni lah, lebih harmoni untuk kita bersatu dalam kita punya community kita. Okay. Okay. Semua manusia ni dia akan mengalami pelbagai jenis emosi. Ada yang suka, ada yang tak suka, happy dan sebagainya. Justru nak tak nak, perlu tak perlu, kita kena uruskan juga. Kita perlu diuruskan dengan emosi ni, perlu diuruskan dengan baik. Okay. Sebab apa? Dia kita perlu uruskan dengan baik ni bukanlah bermakna kita perlu deny. Okay. Kita tak perlu deny. Kita tak perlu ignore. Tapi kita kena terima, kita kena admit dan juga kita kena kawal. Okay, dalam situasi sekarang pun ramai yang tidak berpuas hati sebab tak boleh balik kampung raya ni. Kita terkurung dah punya lama dah. So emosi kita akan bercampur baur. Okay. Then life must go on. Okay, tak boleh balik raya pun kita tetap lagi boleh beraya kat sini. Okay, kita tak boleh keluar ke mana-mana pun, but kita kena cari jalan macam mana kita nak enjoy ourselves. Okay, kita tak boleh nak terus melayan perasaan kita. Okay, melayan rasa tak puas hati kita, melayan rasa geram kita, tak boleh, right? Sebab kita ada tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. So why? Kenapa emosi ini perlu diuruskan baik? Sebab emosi ini mempunyai hubung kaitnya dengan kesihatan fizikal, kesihatan mental, semuanya dia ada kaitannya lah. So emosi berkait rapat dengan tindak tanduk manusia. Our expression, dia kalau emosi kita stabil, okay, tindakan kita akan menjadi lebih terkawal. Okay, kita akan menjadi lebih tidak, orang kata tidak sebenarnya tidak emosi lah, tidak emosi. Tidak, maknanya kita in the right track. Okay, kita in the right track. Kita sentiasa mengawal apa sahaja yang tindakan-tindakan yang kita nak ambil, apa sahaja yang kita fikirkan. So kita rational lah, kita rational. Okay, kita rational. Emosi yang sihat bukan bermakna kita kena sentiasa gembira. Okay, itu macam orang tak ada perasaan pula. Sepanjang masa happy je kan. Jadi itu macam ada juga orang cakap macam tu. Dia ni dalam keadaan sedih dan sebagainya tapi dia macam cool je, dia relax saja ataupun dia macam happy je. Orang kata dia ni tak ada perasaan ke? Dah. Jadi isu juga kan. Jadi isu pula Jadi emosi yang sihat, not necessarily kita kena sentiasa gembira. Lumrah norm kita memang manusia ni ada pelbagai
emosi. Jadi emosi tersebut kita kena zahirkan, kita kena tunjukkan. Kalau tak nanti kita akan pendam emosi kita tu, perasaan kita tu dia akan jadi lain pula. So emosi is actually keupayaan untuk kita menghadapi satu-satu cabaran, satu-satu dugaan. How we handle it. Okay, how we handle the situation. Okay, supaya dia menjadi lebih baik lah. Dan keupayaan kita untuk mengawal tekanan pada diri kita. Okay, stres adalah punca kepada segala-galanya. Okay, kesihatan emosi, kesihatan fizikal, kesihatan mental, dia semuanya ada berkaitannya dengan stres. Jadi kawal stres kita, So bila stres kita flat, bila stres kita okay, so insyaAllah everything will be okay. Emosi perlu dimantapkan dengan aktiviti fizikal. Okay, body kita kena sentiasa aktif. Okay, it's not only aktif, tapi pemakanan kita juga. Macam mana ni emosi, mental ada kaitan dengan pemakanan? It's yes. Okay, kita pun tahu setengah-setengah pemakanan boleh boostkan certain hormon di dalam otak kita. Otak kita ni ada pelbagai jenis hormon juga. Bukan body kita je, otak kita, the whole body kita. So untuk activate the hormon, hormon-hormon yang tertentu ni mostly melalui pemakanan dan juga melalui aktiviti-aktiviti fizikal lah. So it is important untuk kita sebenarnya menjaga pemakanan kita. Tapi dia ada stigma pula bila kita kata jaga makan ni, dia orang selalu duk fikir diet nak kurus je. No, bukan untuk kurus. Tapi sebenarnya inilah dia, one of it, kita nak uruskan emosi kita nak jaga kesihatan kita. Okay, kesihatan fizikal, mental, semuanya dijaga. Semuanya juga boleh dibuat melalui pemakanan. So makan makanan yang berkhasiat. Okay, perlu ke suplemen? Terpulang. Okay, kalau kita dah rasa tak cukup lagi, maybe boleh, right? Tapi mungkin kalau dah mencukupi dengan banyak food yang kita dah ada ni, makanan-makanan saya refer kepada makanan berkhasiat, saya rasa tak perlu suplemen lah kot. Then in aktiviti fizikal, kita cubalah, sebab dia memang pengalaman saya sendiri, ada perbezaan apabila saya mengurangkan aktiviti fizikal saya, okay, then I start back. Saya bukannya setiap hari pun saya buat, seminggu mungkin 2 ataupun 3 kali sahaja memadai. At least kita keluarkan peluh, right? Keluarkan peluh. Aktiviti fizikal bukan sahaja bersenam. Siapa yang suka bertanam tanaman, okay, pun boleh. Tapi dia mesti ada satu aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh lah. Okay, dia buang toksin-toksin tu. Okay, emosi yang lemah juga mempunyai risiko-risiko penyakit. Okay, mudah sakit jantung, mudah dapat penyakit-penyakit yang tak sepatutnya lah. Dah lah pemakanan kita tak jaga, emosi kita pun kita tak jaga, so kita akan mudah dapat penyakit-penyakit bersifat fizikal ni lah, sakit jantung. Kalau kita terlampau takut, ia boleh pergi kepada depression, pergi kepada kemurungan. Takut ni bukan takut hantu, takut apa, tapi takut dengan nak menghadapi kita punya life lah. Kita kalau kita rasa bimbang juga, dia boleh menjejaskan kehidupan kita lah, right? Mungkin ada efek juga kepada kita punya organ-organ dalam tubuh badan kita. So emosi perlu diuruskan dengan lebih baik. Okay, sebab kalau tak diuruskan dia akan memberikan banyak kesan lah. Kesan tu bukan sahaja kepada fizikal tapi juga mental, dan bukan pada diri kita saja, orang sekeliling kita pun akan terkesan. Okay, lead to this, biasa dengar ni kan, burn out. Okay, and the situation sekarang ini, okay, pandemik ni yang berlaku ni, kalau kita tengok dah setahun lebih, setahun lebih, kita punya situasi bekerja pun ups and downs. Okay, sekolah pun kejap buka, kejap tutup. Dia dah online balik.
Satu cabaran yang hebat saya ingat awal tahun ini bila most of the students di sekolah mula kelas online. So kat situ burn out memang memang banyak. Okay, memang ramai yang mengalami burn out ni. Okay, disebabkan oleh situasi yang tak menentu ni. Dari segi pendapatan, saya percaya kebanyakan kalangan dia kita, terutamanya government ni, dia tak ada, government officer, government server ni dia tak ada masalah because insyaAllah gaji tu still masuk. But what about our spouse? Okay, what about our family? Mungkin ada yang terkesan disebabkan oleh pandemik. So isu ni timbullah isu-isu macam ni, isu-isu kesihatan mental ni semakin dipandang serius since pandemic issues ni muncul, COVID ni muncul. Right? So ada macam-macam jenis penyakit yang kita tahu berkaitan dengan mental dan juga ada banyak benda yang kita aware lah, right? Berkenaan dengan kesihatan mental ini. And burnout ni sebenarnya merupakan salah satu situasi lah yang banyak berlaku sekarang ni. Okay? Bila kerja di rumah, kejap kerja dekat office, and then kadang-kadang kita tak dapat nak berkumpul semua yang menyebabkan berlakunya emotion yang tak sampai. So banyakkannya dia jadi restless, stressful. Jadi dia ada memberi kesan lah kepada kehidupan kita seharian. Okay. So apa burnout ni? Burnout ni secara umumnya bila emosi kita, mental kita dan fizikal kita, these three things, okay, mengalami kepenatan yang diakibatkan oleh tekanan ataupun stres yang berpanjangan dan juga berulang-ulang. Okay, kita dah penat. Okay. Saya nak relatekan dengan masa online class berjalan, PDPR berjalannya. Saya sendiri merasa sangat I feel pressure sebenarnya. Okay, bila nak bekerja dalam pada masa yang sama, kita nak menyedia anak-anak di rumah. Okay, so mungkin tak sampai kepada burn out, tetapi ada rasa sedikit tertekan. Okay, dalam pada masa yang sama nak uruskan hal yang pejabat dan sebagainya. So kita memang ada sedikit rasa tersebut. Okay, cuma mungkin mental kita dah down, tapi kita boleh ada emosi dan fizikal kita tu masih lagi boleh bertahan. So dia akan jadi balance lah. Okay. Kepenatan burnout ni, kepenatan emosi, burnout ni boleh menyebabkan seseorang itu berasa penat dan tak bertenaga. Dia akan rasa restless, dia akan rasa nak pen pun tak larat lah. Dia prefer tidur baring, okay? Dia prefer macam duduk diam aja, do nothing. Tapi itu pun dia rasa penat. Okay, dia rasa penat. Macam otak dia rasa penat. Okay. Dari segi simptom fizikal dia, tekanan yang kronik ataupun tekanan yang berpanjangan, tekanan yang kuat, tekanan perasaan yang terlalu kuat ni akan menyebabkan kita rasa sakit kepala. Alamak, salah lah, typo. Kepala dan juga sakit perut ataupun ada muscle tension. Check. takut ada di kalangan kita. Kadang kita tak kisah sangat benda-benda macam ni. Okay, dan juga burnout boleh menyebabkan kita sukar untuk fokus dan kurang kreatif. So automatically kita punya performance menurun. Bukan nak fokus pada performance kerja, tapi performance kita dalam kehidupan kita. Menguruskan rumah tangga, menguruskan diri sendiri juga dia jadi down. Dia akan jadi, yalah, saya tak kisah. Okay? Dia macam dah dia dah tak fokus, dia dah tak ada creativity, dia pun dah out dah. Yang dia tahu dia rasa penat je. Yang dia cakap dia penat. Tapi kita tak tahu apa sebenarnya dia penat kan. Okey. Perbezaan di antara tekanan dan juga burnout. Okey. Saya kata tadi burnout ni sebenarnya berpunca daripada stres juga. Okey. Berpunca daripada tekanan. Cuma tekanan ni, stres ni dia lebih strong lagi. Okay? Bila seseorang itu merasa tertekan, dia merasa stres, dia reaksi perasaan dia, emotion dia berlebih-lebihan. Kalau dia marah, dia betul-betul marah. Kalau dia sedih, dia betul-betul sedih. Kalau dia happy, dia sangat happy. Dia tak boleh control. Tapi burnout ni dia macam blur-blur sikit. Emosi dia jadi blur-blur. Dia kurang, dia macam
this is down, dia rasa kabur, dia rasa macam blur kan, apa nak buat ni kan. Jadi satu pertama. Yang kedua, orang yang menghadapi tekanan ni tekanan ni dia mudah rasa cemas, dia rasa tergesa-gesa dan dia sangat hyperaktif. Dia semua nak buat cepat. So dia urge semua nak cepat. Dan dia akan rasa cemas, dia akan rasa panik bila sesuatu perkara tu tak dapat diselesaikan. Burnout, saya kata tadi, dia restless. Dia bersifat dia tak berdaya, dia dah macam dah putus asa dah. Dia tak mahu teruskan. Dia nak okay, that's it. Kalau ikut tone suara pun dia dah hilang lah kan. Then tekanan, orang yang menghadapi tekanan selalu dia akan kehilangan tenaga. Sebab apa dia kehilangan tenaga tadi? Sebab yang atas tadi. Dia terlampau hyper, dia terlampau tergesa-gesa, dia terlampau rasa cemas. So menyebabkan dia lebih banyak menggunakan tenaga. Okay, daripada yang burnout lah. Yang burnout ni pula motivasi dia dah merosot dah. So bila dia rasa tak berdaya, dia dah rasa dah putus asa. So dia rasa macam dia dah tak ada motivasi. So dia pun dah mula dah slow down. Right? Dan orang yang menghadapi tekanan, dia tend to untuk merasa lebih kerap gelisah. Gelisah lah kalau macam contoh, kerja dia tak siap kan, dia akan rasa macam alamak macam mana ni. Sebelum tidur, bangun tidur, in fact dia boleh mimpi pun dia punya kerja yang tak siap tu. Itu dia punya tekanan ni tadi. Manakala yang burn out ni pula, dia akan rasa dia nak isolatekan diri dia. Okay, dia akan murung lah. Dia akan cuba isolate dan dia akan bersifat ada ciri-ciri kemurungan kat situ. Okay, sebab dia lebih suka menyendiri, duduk tepi sudut, diam, tak cakap. That's it, burn out. Okay. Dan orang yang menghadapi tekanan juga cenderung untuk mendapatkan kecederaan secara fizikal. Okay, disebabkan oleh sikap dia yang tergesa-gesa, dia terlampau cemas. Okay, dia boleh mungkin berlakunya kecederaan dia secara fizikal. Tetapi orang yang burnout ni dia terhiris perasaan lah. Dia rasa macam luka di dalam hati tu kan, tak ada orang nampak, tapi berdarah-darah. Tapi hanya dia je yang tahu. Right? Tak nampak di mata tapi dia merasa. The worst case is stress boleh menyebabkan maut. Kita banyak dengar kan berita-berita tu. Lately ni saya rasa lagi banyak isu-isu kes-kes bunuh diri. Bunuh orang, cederakan orang. So berpunca daripada tekanan hidup. Tekanan hidup yang sekarang ni uncertainty, kita tak tahu sampai bila dan keadaan kita sampai bila kita akan berada dalam keadaan ini. Jadi menyebabkan ramai yang dah kehilangan kerja, ramai yang dah tak boleh mengawal perasaan, ramai yang tak boleh mengawal keadaan diri sendiri. Itu menyebabkan isu benda-benda membunuh, mencederakan ni menjadi terlampau banyak kita dengar lately ni. Dan juga penggunaan media sosial juga. Penggunaan media sosial juga sebenarnya banyak menjurus kepada tekanan ini. Because kita tengok orang lain lebih, kita akan rasa pressure. Bila baca cerita ni, kita akan rasa pressure. Semuanya baca cerita-cerita yang tak betul pun kita akan rasa pressure, right? Kita sebenarnya tu attach dengan media sosial. Jadi semuanya tu sebenarnya memberikan tekanan dan dia akan lead kepada all these things lah. Burnout ni dia akan rasa perasaan dia seperti hidup dia dah tak bermakna. Typo lagi. Dia dah tak ada, dah meaningless, tak ada apa lagi dah. Dia rasa macam hidup dia dah tak ada bererti, dah tak ada bermakna, tapi dia mungkin tidak pergi kepada nak bunuh diri dan sebagainya tu. Dia masih lagi ada rasional dia. Okay, simptom burnout. Okay, sekarang kita check. Kita check diri kita. Kita ada tak simptom-simptom ni? Sebenarnya simptom ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh Google lah. Google dia ada banyak lagi simptom-simptom yang dikongsikan. Kalau kita buat pembacaan, sebenarnya apa yang saya share ni pun saya Google lah. Saya Google dan cuba dapatkan berapa banyak. Tapi simptom ni sebenarnya banyak lagi. Like this is very common. Kita nak relatekan dengan kita yang bekerja ni lah. Okay. Pertama,
seseorang tu berasa tidak seronok untuk datang bekerja. Dia dah hari Ahad je kan, dia rasa macam alamak besok dah kerja ke. Itu yang timbulnya morning blues. What blues? Blues lah. Benda blues lah. Jadi dia macam Monday blues. Yes, Monday blues. Kita rasa tak seronok nak datang kerja. Dan kita tak happy. Bateri pun dah weak. Bateri pun dah weak. Jadi masa macam tak seronoknya nak datang kerja. In fact kalau masa sekolah dulu kita rasa macam ada subjek yang tak dapat, ada lecturer yang ataupun cikgu yang tak okey, kita pun rasa macam alamak, boleh tak nak pergi sekolah hari ni kan. Ini pun boleh tak hari ni kita nak datang kerja. Boleh tak nak duduk rumah je kan. Dan kita tak rasa bermotivasi untuk kerja. Kalau kita pergi kerja pun kita tak ada sesuatu yang mendorong kita untuk buat kerja tu. Walaupun kerja tu sikit tapi kita rasa kerja tu sangat banyak untuk kita. Agak susah kita nak rasa, kita rasa macam untuk selesaikan. Tapi kalau orang lain buat, dia it's very simple, mudah aja dia selesaikan. So dia dah tak ada motivasi, dia dah tak ada dorongan untuk datang bekerja. That's one of the symptom. Sentiasa rasa penat. Saya say kan ni, even baring pun, duduk pun dia akan mengeluh. Penatnya. Dia rasa penat, dia rasa restless. Dia pun tak ada pun dia buat kerja, buat angkat barang ke apa ke. Even berjalan sikit pun dia rasa penat, right? Dia tak ada semangat. Dia tak ada semangat. Jadi dia macam apa saja yang dia buat tu dia akan merasa sangat-sangat letih. Okay. Buat sibuk pun simptom burn out. Percaya ataupun tidak, dia buat sibuk mungkin sebab dia tak nak orang kacau dia. Orang tak nak kacau dia. Because dia rasa semua benda dia menyerabut kan. Dia rasa sangat serabut. So dia mula buat sibuk. Dan kan dia tak adalah sesibuk mana pun. Okay. Dia ada selalunya yang simptom burn out ni, dia juga ada masalah tidur. Dia susah nak tidur. Sama ada dia susah nak tidur ataupun kalau dia dah tidur kan dia susah nak bangun. Okay, ini banyak berlaku lah. Kalau yang berkaitan dengan mental health ni, isu tidur ni memang selalunya dibangkitkan. Sama ada dia kurang tidur, okay, dia tidak dapat tidur yang mencukupi, ataupun senang cerita dia tidak dapat tidur yang berkualiti. Okay, dia tak ada masa dia betul-betul lena. Because dia punya brain tu sentiasa bekerja, sentiasa berfikir, dia menyebabkan tidur dia tu jadi tak berkualiti. So besoknya dia penat lah. Okay, dia penat lah. Bila dia penat, dia mula dia relate lah. Dia tak nak datang kerja. Bila tak nak kerja, dia akan kerap ambil MC ataupun dia kerap cuti. Dia kerap ambil emergency leave, urgent leave. Sikit-sikit dia urgent leave, sikit-sikit urgent leave. Okay, ataupun kehadiran dia datang tapi kehadiran dia ikut suka hati dia nak masuk rumah pun. Kan? Dan dia sebab dia dah tidak ada perasaan yang happy tu tadi. Kerja of course dah tak menjadi berkualiti bila you dah tak ada motivasi. Okay, bila dah tak ada, bila kerap tak datang, bila dah kerap orang kata tidak melaksanakan tanggungjawab di pejabat, so kerja-kerja kita mula dah jadi tak berkualiti. Bila kerja dah jadi tak berkualiti, bila tak boleh pula betul menerima teguran, ada juga tak boleh pula menerima teguran, tak mahu menerima kelemahan diri, okay, tak mahu terima yang kita tu buat salah, right? So kerja tu dah jadi macam tak ada apa, tidak memenuhi apa yang superior kita nak lah. Kita superior kata buat lain, buat A, kita buat B, ataupun kita ikut kepala kita nak buat apa, janji kerja tu siap. Istilah dia janji kerja siap. Kerja siap berkualiti tak apa, yang kita risau adalah kerja yang siap tetapi tidak berkualiti. Itu yang kita tak nak. Okay, kita juga orang yang ada simptom burnout ni dia suka marah-marah. Out of blue tiba-tiba dia marah. Orang gurau-gurau sikit pun dia marah. Okay, itu something wrong lah tu. Dan orang yang ada burnout juga, setelah saya cakap, dia kadang-kadang dia rasa sakit-sakit kat badan, masa tension, mostly masa tension lah. Kemudian sakit kepala, okay, sakit-sakit di sendi, okay. So simptomnya selalunya banyak lagi. Ada a few lagi yang saya Google tapi saya ambil yang common lah, okay, yang common. Right.
burnout ni dia tak terjadi terus-terus, dia meletup. Tak. Actually semua penyakit pun, semua keadaan pun dia ada phase dia. Okay, low risk, moderate risk dan high risk. So kita cuba alert, okay, kita cuba alert pada diri kita. Okay, apa yang kita rasa. Alright, kalau kita rasa penat sangat, kita rasa stres sangat, kita rasa nanti tu tak boleh, ni tak boleh, okay, so mungkin burnout ataupun pressure ataupun stress tu dah ada dekat situ. Tapi selalunya kita ni early stage kita akan ignore. Kita ignore, alah tak ada apalah, tak ada apalah. So dari low risk dia akan pergi kepada moderate risk. Daripada moderate risk dia akan pergi kepada high risk. Okay, low risk ni memang betul, stress kita masih lagi low, kita masih lagi boleh manage dia. Okay, kita still lagi engage dengan semua orang, dengan semua keadaan. Okay, tetapi satu tahap bila kita tak di peringkat low risk ni, selalunya orang macam ignore. Okay, orang akan ignore macam alah tak ada apa, sikit je ni, ataupun alah ini biasa. Sakit-sakit pada badan kita, kita rasa macam pada kita tak ada apa-apa. Dan bila dah pergi ke high risk, bila kita dah ada high BP contohnya, baru benda tu dah high risk, dia dah susah lah untuk kita kawal. Boleh tu boleh, tapi untuk kita dropkan dia kepada moderate and risk tu, dia mungkin mengambil satu masa tempoh yang sangat panjang. Okay, sebab dia nak pergi dari satu phase ke phase tu, daripada low ke moderate, moderate ke risk tu, high tu sebenarnya adalah tempoh masa yang panjang. So kita don't expect lah daripada, kalau kata tempoh setahun, yang kita nak turunkan balik dia ke low risk dalam masa sebulan, itu memang impossible lah. Kan itu memang sangat-sangat impossible lah. Macam kita nak turunkan berat badan lah kan. Bertahun-tahun kita dah overweight, okay, kita keluar daripada BMI kita, what do you expect? Dalam masa sebulan kita nak kembalikan kepada BMI kita, ataupun dalam masa sebegitu singkat kita nak kembalikan kepada BMI kita, ada kalanya agak mustahil kalau kita tak mengambil langkah yang sepatutnya. So during the low risk tu kita kena alert. So kita kena alert every single symptom, every single keadaan, symptom situation yang berlaku pada diri kita. Okay, untuk mengelakkan dia pergi kepada tahap-tahap ataupun fasa-fasa yang lagi langsung kita tak boleh kawal, unmanageable. Right. Okay, bagaimana langkah untuk kita menghadapi burnout ni? Okay, sama juga macam simptom tadi, bila ada simptom kita mesti ada cara kita nak overcome. Alright, kebanyakan caranya sama, sama ada kita stress ke, kita ada mental issues ke dan sebagainya. Cara kita nak menghadapi burnout ataupun cara kita nak menghadapi semua tu adalah macam mana kita nak overcome dia. Banyakannya tak banyak beza pun, right? Masa COVID-19 ke bukan COVID-19 ke, langkah untuk kita menghadapi burnout ni ataupun tips kita nak menghadapi burnout ni sebenarnya adalah sama, right? Okay, kita perlu ambil masa untuk berehat seketika. Okay, dah banyak-banyak buat kerja, kan? Take a break. Okay, take a break, just a few minutes. Okay, dulu orang cakap pandang pada sesuatu benda yang warna hijau. Okay, sebab tu setengah orang ada pokok dekat dia punya meja dia. Do whatever you like to do dalam masa rehat tersebut. Jangan daripada pagi sampai ke petang kita kerja sampai tak angkat muka. Alright, saya pun kadang-kadang saya pula yang rasa tertekan dengan orang tu tak bangun-bangun kan. Duduk je lah dekat meja buat kerja. You macam tak ada life tau. Macam tak ada kehidupan tersendiri. Jadi itu sebabnya kadang-kadang kita jadi lagi stres. Okay, again, makan makanan yang berkhasiat. Okay, berikan kata-kata positif kepada diri sendiri. Okay, makanan yang dia berkhasiat tu, kita mungkin boleh ambil makanan-makanan yang bersifat akali. Maksud saya, selalu yang bersifat akali tu dia lebih macam sayur hijau, healthy food lah, sayur hijau, buah-buahan, kacang, kurangkanlah benda-benda yang boleh memberi kesan kepada kita punya mungkin kalau kita tengah menurunkan berat badan, maksudnya benda-benda tersebut
yang kita ambil tu, kita makan tu, of course lah kita tak nak memberi impact kepada kita punya weight tadi kan. So untuk brain pun sama, dia ada makanan-makanan dia, kita Google, kita tengok apa makanan yang sesuai. Selalunya makanan yang bersifat alkali, makanan-makanan hijau, brokoli is good lah untuk kita punya brain, right? Berikan kata-kata positif kepada diri sendiri. Sebelum harapkan orang lain, memberikan kata-kata positif, kita dulu cakap kat diri kita nak macam mana. Sharing a quotes, kita baca quote, kita baca kata-kata pujangga ke madah whatsoever lah. Ayat-ayat Quran kalau kita baca dia punya makna dia tu, itu semuanya adalah kata-kata positif. Bagi tahu pada diri kita dulu. Kita dulu yang kena cakap pada diri kita benda-benda yang positif. Ini kalau kita cakap, alamak aku dah tak boleh buat lah, aku dah tak ada harapan lah, then memang tak ada harapan lah kan. So cuba kita ubah the situation, kita berikan kata-kata positif kepada diri kita sendiri. Jangan harap orang lain buat dulu, kita buat dulu, buat diri sendiri dulu. Lakukan teknik relaksasi seperti latihan pernafasan secara teratur. Breathe in, breathe out, berapa second ke, sambil-sambil breathe in, breathe out tu pun kita boleh zikir. Dia ada teknik-teknik dia. Teknik pernafasan ni, would like to say that dia sangat berkesan. Dia sangat, untuk saya terutamanya sangat berkesan bila kita dalam keadaan yang panik, bila kita dalam keadaan yang stres. Perbetulkan rhythm pernafasan kita. Sekarang ni ramai yang suka pakai essential oil, hidu essential oil tu, apa-apa sajalah yang wangi yang kita suka, so waktu kita buat teknik pernafasan tu, insyaAllah it will be calm ourselves, uruskan emosi dengan positif. Jangan banyak sangat berkata tidak, jangan banyak sangat berkata jangan, jangan banyak sangat berkata tak boleh. Alright. Kita sendiri kena uruskan emosi kita kena kontrol emosi kita, supaya kita sentiasa positif. Kita kena, saya cakap tadi tak ada siapa pun orang lain, tak ada orang lain pun yang boleh membantu kita sebenarnya melainkan diri kita sendirilah. Puas hati apa yang telah dicapai dalam setiap tugasan. Do not fokus pada tugas, maksudnya pejabat sahaja. Kita kena puas hati apa yang kita dah capai dalam apa sahaja yang kita laksanakan. Yang kurang itu kita anggap kita perlu perbaiki. Kita jangan rasa frust, sebab kita tak dapat apa nak buat sebagaimana yang dikehendaki, tetapi kita kena improve. So bila kita rasa tak berpuas hati, asyik tak puas hati dengan kerja yang kita buat tu, yang menyebabkan kita akan jadi stres. Kita nak mencapai kesempurnaan itu. Tapi kesempurnaan itu very subjective. Kalau kita dah rasa benda tu sempurna, but other people may say not perfect. So dah kita jadi stres balik. So kita kena rational. Kita kena rational dalam keadaan itu. Kita kena puas hati apa yang kita dah capai. Kita kena ada. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Carilah sahabat. Be careful nak bercerita ni. Kadang-kadang kita akan bercerita, mungkin bukan kita nak cerita pun sesuatu yang sensitif, tapi kadang terluar. Then be careful dengan siapa kita bercakap. That's someone that you really trust. Percaya bahawa orang-orang ni dia takkan menyampaikan ke mana-mana tempat lain. That is where akrab should be. Jadilah seseorang yang perlu dipercayai untuk menjadi pendengar setia kepada mereka-mereka yang memerlukan sedikit bantuan, mereka yang memerlukan tempat untuk mereka meluahkan perasaan. So kita jadilah pendengar yang setia, jadilah pendengar yang baik, bukan setia, pendengar yang baik. Minta bantuan profesional seperti kaunselor. Kalau dah buat semuanya tapi dah tak boleh nak solve, kita kena minta bantuan profesional. Jangan takut, jangan rasa bimbang. Ada setengah orang terutamanya yang ada isu berkaitan dengan kesihatan mental, dia takut nak pergi jumpa psikiatris, dia takut nak pergi jumpa ke klinik psikiatris sebab stigma kita, bila pergi je
klinik psikiatris, jumpa dengan psikiatris, okay, dia terus chop sebagai apa tu, tak siuman. So itu stigma, right? Itu yang sekarang ni yang banyak NGO mental health ni dia work very hard untuk bagi awareness kepada semua orang bahawa mental health ini very serious, dan mental health ni bukannya yang tak siuman tu saja, dia ada banyak lagi, dia ada banyak lagi jenis-jenis kesihatan mental tu. Minta bantuan profesional termasuk kalau biasa buat kita isi borang DASS, betul Puan Nazwa? DASS kan borang tu, dia akan kita analyse diri kita dulu. Okay, kemudian daripada situ kita boleh baca result saja and we know that di mana stage kita. Okay, so apa yang sepatutnya kita buat, sama ada kita ni tadi at low risk, moderate risk ataupun memang dah red alert. Okay, so kita bila dah red alert, in fact bila medium tu pun kita dah kena mula dapatkan bantuan. Okay, bantuan profesional seperti kaunselor, doktor, psikiatris dan sebagainya tu, itu sebagai satu ikhtiar kita untuk kita kembali pulih, right? Pergi ke klinik psikiatris pun ada orang cakap tak mau, nanti kena paksa makan ubat. Dia ubat tu dia bagi dia tengok pada situasi kita lah. Kalau kita dah memang dah down, memang dah teruk, dah memang perlukan bantuan ubat, doktor akan bagi kita ubat tapi untuk temporary. But the thing is, lepas tu dia akan ajar kita, dia akan ajar macam-macam terapi untuk kita kembali ke keyakinan diri kita. Salah satunya teknik pernafasan ni, sebab teknik pernafasan ni ada banyak cara, right? So dia akan banyak buat terapi sebenarnya sebelum dia decide nak makan ubat ke tak makan ubat. So jangan takut, kalau sekiranya perlu jumpa ke klinik, ke psikiatris, go ahead, right? Jangan biar dia jadi lagi kronik lah. Baik, ini adalah tips pengendalian emosi untuk petugas kesihatan dan frontliner. But I do believe that ini pun orang kata not much different daripada slide yang sebelum ni tetapi saya nak share juga. Okay, dia katalah untuk petugas kesihatan dan frontliner, tapi kalau kita baca secara umumnya it can be applied pada sesiapa sahaja. Okay, pertama berfikir secara positif, elakkan bersendirian dan luahkan perasaan dan kepercayaan yang dipercayai. Kita ulas tadi, beribadat mengikut kepercayaan masing-masing. Semua jenis agama di dunia ni, okay, dia ingin membawa kepada kebaikan. So dia akan ada step-step, dia akan ada steps, dia akan ada cara dia untuk membawa ke arah itu, untuk membawa kita ke arah ketenangan. So there must be a way. Okay, so kalau as a Muslim kita ada banyak doa, kita kena solat, kita kena banyak mengaji Quran. So that is cara untuk kita control our emotion, right? Amalkan teknik relaksasi, makan pada waktu yang ditetapkan. Okay, tadi kita kata makan makanan yang berkhasiat dan makan pada waktu-waktu yang tidak. Jangan biarkan perut kita lapar. Okay, jangan biarkan perut kita kosong. Perut kosong ni bahaya dia memang boleh membawa kepada perangan mulut yang agak hebat jugalah kalau kita akan mudah temper kita tengah lapar. So tapi sekarang ni waktu bulan puasa ni kita memang lapar, tapi kita diminta untuk bersabar. Okay, jangan jadikan alasan pula bulan puasa tak boleh kena makan, nanti kan tak boleh buat kerja ke apa ke, ngamuk lah. No. Puasa is puasa, dan back to nombor 3 tadi, beribadat mengikut kepercayaan masing-masing. Okay, lakukan aktiviti fizikal yang ringan seperti berjalan dan beriadah. Okay, senaman ni ataupun aktiviti fizikal ni sebenarnya dia boleh merangsang otak kita untuk menghasilkan endorfin yang mampu menceriakan mood seseorang. So kalau kita pergi psikiatris klinik, kadang-kadang doktor akan bagi satu ubat untuk kita boost balik kita punya serotonin dan juga endorfin ni. So for temporary je, for temporary, lepas tu kita boleh stop that ubat tu. Tapi tu dah special case lah. Yang tak ada case lagi ni, okay, to avoid things getting worse, startlah bersukan, startlah melakukan aktiviti fizikal yang ringan, brisk walk, then beriadah sikit-sikit. Shopping mall punya walking tu itu bukan physical aktiviti fizikal, itu tak sesuai. Okay, cuba cari satu aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh lah, bercucuk tanam dan sebagainya tu. Ambil masa yang rehat dan tidur secukupnya. Okay,
go for travelling. Sekarang ni tak boleh rentas-rentas kan. Isu sensitif sebenarnya bila bercakap tentang balik kampung, nak raya, merentas negeri. So very sensitive issue sekarang ni. Bila cakap je semua orang mungkin macam panas je kan. Termasuklah saya pun rasa alamak dia memang tak boleh raya, but what to do kan. Kita kena sacrifice untuk kali keduanya. Tahun ni tak beraya. The situation now is very bad. Banyak sekolah-sekolah pun dah mula tutup due to this case. Kalau dibenarkan merentas negeri, saya rasa makin teruk nanti. Jadi we take a positive side lah. Kita fikirkan ke depan lagi. Kita kena fikir jauh ke depan sedikit. Okay, saya rasa saya dah sampai ke the last slide. Yes. Okay. Okay, emotional health isn't about being happy all the time. Okay, our emotional health is defined by our ability to understand and to be responsive to our emotional experience. Okay, dia bukan nak kena sentiasa kita ni happy sepanjang masa. No, manusia ni dia memang ada ups and down. Tidak salah kita merasa sedih, tak salah kita merasa marah, tak salah. Tetapi ada limitation dia lah. Okay, sebenarnya kesihatan emosi ni penting dalam kehidupan kita seharian. Sebab seharian dalam hidup kita ni 24 jam ni kita bukan kerja je. Kita ada family yang kita nak uruskan. Kita ada banyak benda lagi lah. Habis dari bekerja kita akan balik ke rumah, kita akan menguruskan hal-hal di rumah pula. So that is very important untuk kita being balanced. Being balanced di antara emosi kita sentiasa balance. Okay. Saya tak nafikan benda tu bukannya mudah nak buat, tapi you have to cubalah kan. Kalau kita tak cuba, kalau kita tak kawal, dia akan menjadi lead to nada benda yang lebih teruk lagi. Kita kena okay. Saya nak pesan sekali lagi, every single symptom pada diri kita, okay, simptom-simptom kita jangan ignore, kita jangan ignore, dan kita jangan buat tak tahu, right? Kalau kita rasa kita perlukan pertolongan, kita perlukan bantuan, we go for the right person or right agencies untuk kita minta bantuan. Right? Ramai orang, okay, yang ada isu mental health ni, stress, okay, impact emotional ni pun, dia selalunya dia ignore. Dia macam tak nak menerima. Okay, tak nak menerima keadaan di mana yang pada dia sakit tu hanyalah body, physical, demam, sakit kepala, pada dia itu adalah sakit. Tapi dia menolak, ada setengah orang menolak sakit-sakit yang berbentuk mental, berbentuk emosi ni. Dia orang tolak. Tapi okay, hakikatnya benda tu wujud. Benda tu wujud secara tak sedar, kita mungkin adalah pengidap penyakit-penyakit ini. So being alert to ourselves, sayang diri kita. Okay, kita kena, siapa lagi yang nak jaga diri kita sendiri kalau bukan kita? Apa-apa pun kita mesti fikirkan diri kita dulu, sebab kita ni kita ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan di pejabat, di rumah dan sebagainya. So we have to be strong. We have to be strong person. We have to be sentiasa rational. Bukanlah nak positif sentiasa. Dia kan adalah juga kena adalah juga masa tu kita akan, saya cakap tadi, kita ada ups, kita ada downs kita. Cuma kita perlu berada dalam keadaan yang balance. Okay. Marah kita balance, marah kita jangan lebih-lebih, tak suka kita jangan lebih-lebih. Okay. So saya rasa itu saja daripada saya, Puan Nazwa. Mungkin pada masa depan, masa lain kali kot, kita mungkin boleh sembang-sembang lagi. So I think this is a very light topics untuk kita buat sharing. Okay. Puan Nazwa cakap tadi lah, sekarang ni memang ramai yang sedang terkesan emosinya. Kita lebih tahu diri kita, kita lebih kenal diri kita. So kita sendiri yang kena mengawal diri kita lah. Memang tak ada orang lain lagi. So saya akhiri dengan ucapan terima kasih.
saya serahkan semula kepada Puan Azwa. Silakan Puan Azwa. Okey, terima kasih Puan Ainin di atas perkongsian tadi. Jadi apa yang kita dapat simpulkan, Puan Ainin telah bawa tentang kepentingan emosi, emosi boleh beri kepada positif ataupun negatif impact. Jadi kita perlu urus sebaiknya. Puan Ainin juga dah kongsi tadi beberapa tips macam mana nak urus emosi dari segi fizikalnya, spiritualnya, dan diharapkan dengan tips-tips ini emosi kita lebih stabil lah untuk beraya di rumah pada tahun ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Jadi terima kasih banyak Puan Ainin di atas perkongsian Sama-sama. tadi. Semoga yang dikongsikan kita dapat manfaatkan bersama insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi di program Bicara Akrab yang akan datang. Okey, dengan itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi.